Sangkaranaya kata sperma itu memang milik Anwar. Tapi Sangkaranaya kata ianya memang sperma Anwar, tetapi ianya bukan masuk ke dalam rektum Saiful melalui proses penetrasi oleh Anwar Ibrahim. Sebaliknya, mereka ini telah menganiaya Anwar dengan meletakkan sperma itu dengan menggunakan objek plastik. Ini saya guna ayat sebiji-sebiji dalam prosiding mahkamah. Menggunakan objek plastik. Kalau ada orang masih bahalu tak boleh bayangkan lagi apa tu objek plastik. Straw, tuan-tuan. Persoalannya, anak haram mana nak pergi sedut sperma Anwar? Pergi sedut sperma Anwar, tiup dalam rektum Saiful. Sila sedut. Tuan-tuan, saya bukan nak niat nak buka cerita aib, tidak. Saya bukan niat nak cerita benda yang jijik ni, tuan-tuan. Tetapi kalaupun betul lah, kita ikutlah apa yang Peguam Anwar kata. Memang ada orang aniaya telah sedut, walaupun berapa banyak dia tertelan, kita tak kisah. Persoalannya, di mana kita nak mencuri sperma Anwar? Ada tuan-tuan terfikir? Pernah tak tuan-tuan terfikir bila Sangkaranaya, Peguam Anwar mengatakan bahawa memang itu sperma Anwar, tetapi ianya telah dimasukkan menggunakan objek plastik. Persoalannya, mana nak curi sperma Anwar ini? Boleh kita hantar orang pergi pecah rumah Anwar, ketuk lutut dia, terus terpancut? Tak boleh, tuan-tuan. Kalau nak menipu tu patut-patutlah. Betul tak betul, tuan-tuan? Nak tipu tu fikirlah 10 kali. We are not stupid. Give us a good reason, a good explanation. Macam mana kalau dia kata, kerana dulu saya tidak ada anak, saya pernah pergi ke pusat bayi tabung uji. Ketika saya berada di pusat bayi tabung uji, saya kata saya ni nak dapat zuriat, tak boleh, kan? Maka doktor bagi dia majalah Playboy satu barang. Datuk Seri masuk kamar sana. Lepas 5 minit dia pun bagi sampel sperma dia. Mungkin, tuan-tuan, ketika itu bila ianya disimpan di bank tabung uji, sperma dia boleh dicuri. Tetapi persoalannya, saya kenal Anwar. Dia seorang lelaki yang sangat subur. Buktinya apa? Buktinya ada Nurul Izzah, buktinya ada Ilham, buktinya ada Nurul Nuha, Wawa, dan anak-anak dia lain. 6 orang, tuan-tuan. Dari mana datang logik dia, saudara? Ada orang kata kita tak boleh buka aib seseorang. Saya nak beritahu, di dalam Islam kita dibolehkan untuk melakukan kemudaratan kecil untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Apa mudarat yang kecil ni? Mudarat kecil, kita terpaksa buka orang yang nak jadi Perdana Menteri ni, macam mana rupa dia. Kita nak beritahu ini orang yang sama macam keturunan Nabi Lut. Kita tak boleh angkat jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, Allah Ta'ala, tuan-tuan, bila Allah turunkan azab, orang BN ke, orang PAS ke, DAP ke, PKR, semua akan kena bala. Betul tak betul? Jangan lupa apa insiden yang berlaku ke atas keturunan Nabi Lut, tuan-tuan. Saudara, itu pertama dari segi sudut Islam. Yang kedua, tuan-tuan, apa kesan dia kepada negara? Saya ambil contohlah. Katalah kita tak dapat nak halang kawan-kawan kita daripada memberikan undi kepada Anwar Ibrahim. Tiba-tiba Anwar jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, katalah kita ada krisis dengan Singapura. Singapura ni 3 benda yang selalu kita bergaduh dengan dia. Pertama, soal air. Dah berpuluh tahun tarif air terlalu rendah. Betul tak betul?
Katalah kita nak minta naik sikit, bergaduh dengan Singapura, jadi isu. Kita hantar Anwar Ibrahim. Yang kedua, mereka nak pasir kita. Katalah bila Anwar pergi sana, dia kata kita tak boleh bagi lagi pasir pada kamu. Kita bagi pasir pada kamu, kamu pergi tambak pula berdepan dengan Tanjung Pelepas, dengan pelabuhan kami. Air di Tanjung Pelepas ini, laluan itu menjadi semakin cetek. Dan pelabuhan yang boleh masuk kapal-kapal besar menjadi semakin sempit. Kapal besar dah tak pergi lalu dekat Tanjung Pelepas, mereka terus pergi ke Singapura. Rugi tak rugi Malaysia? Apa guna kita buat Tanjung Pelepas? Ketiga tuan-tuan, Singapura dia selalu langgar ruang udara kita. Betul tak? Bila dia masuk ruang udara kita, tuan-tuan, sekali dia ambil gambar dia, dia tahu di mana tempat kita letak pesawat-pesawat pejuang kita. Dia tahu di mana menara kawalan kita. Dia tahu di mana TNB punya pencawang. Bila dia nak attack, tuan-tuan, dia attack kita punya tempat penyiaran kita. Dia attack kita punya sumber air kita, empangan kita, dia pecahkan. Macam-macam, tuan-tuan. Ini taktik peperangan. Orang tentera dia akan lebih tahu. Cuma sedih jugalah veteran tentera ni, bila ada beberapa perkara yang mereka minta belum dapat ditunaikan, sanggup mereka nak mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sedangkan mereka tahu bahawa di dalam pasukan Anwar Ibrahim ada DAP yang rata-ratanya, tuan-tuan, kita tahu mempunyai hubungan baik juga dulu dengan pasukan komunis yang memerangi pasukan tentera kita dulu. Inilah orang-orang yang mengangkat Chin Peng sebagai bapa perjuangan kemerdekaan kita. Ini, hari ini ada setengah-setengah veteran angkatan tentera kita. Bukan semua, tapi ada setengah-setengah. Kerana malah pencen tak dapat lagi. Ada yang dapat bintang, tapi dijanjikan nak bagikan allowance. Orang kita pun boleh tahan juga, pergi janji bukan-bukan, tak ikut, tak cek sama ada implikasi kewangan tu besar ke kecil. Yang dapat bahana, tuan-tuan, Barisan Nasional. Saya nak beritahu saudara, kalau katalah Anwar mengambil keputusan, dia kata no way, apa jadi pun saya tetap dengan pendirian saya. Saya takkan bagi air lagi, saya takkan bagi pasir lagi, saya takkan bagi kamu mencerobohi ruang udara kita. Tuan-tuan, masihkah kamu ingat video Azmin Ali di Hotel 4 Point Sadakat? Ingat lagi? Kalau Azmin Ali pun diorang ada video, tuan-tuan. Anwar Ibrahim selalu pergi ke Singapura. Anwar Ibrahim selalu pergi ke Amerika. Saya nak beritahu tuan-tuan, melalui WikiLeaks punya pendedahan, Lee Kuan Yew mengatakan bahawa pihak espionage, pihak intelligence Singapura mengikuti Anwar setiap kali dia berada di luar negara, terutamanya di Singapura. Dan Lee Kuan Yew kata apa? Lee Kuan Yew kata walaupun Anwar tahu dia sedang diperhatikan, and yet he went into the trap. Ini apa yang Lee Kuan Yew tulis, saudara, dan diterbitkan oleh WikiLeaks. Maknanya Anwar tahu dia diperhatikan, Anwar tahu ianya perangkap. Pasal sedap sangat, tuan-tuan, dia masuk juga perangkap itu. Maknanya kalau Azmin ada video, Anwar juga ada video. Betul tak betul? Kita tahu memang ada video di Singapura. Saudara, kalau Anwar firm tak nak bagi ketiga-tiga benda ni, saya yakin, tuan-tuan, Singapura juga akan ugut dengan nak mendedahkan video tersebut. Itu sebab Amerika juga menjaga Anwar. Sebab Amerika, saudara, juga saya yakin kalau Singapura pun ada video itu, kalau pihak polis Malaysia pun ada video-video Anwar dan Azmin, Nurul Izzah pun mereka ada, tuan-tuan. Cuba bayangkan, pihak perisikan Amerika lebih daripada itu mereka ada. Mereka ni buat perangai sama macam Mahdi. Dia akan ambil orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dia boleh pegang telurnya, tuan-tuan, kerana dia ada file ke atas mereka. Kalau Anwar tak mau bagi tiga benda ni,
maka Singapura mungkin akan ugut. Saya cakap mungkin akan ugut. Ini analisa saya. Dan kalau dia ugut, tuan-tuan, Anwar tetap berdigil tak nak bagi 3 barang ni. Nescaya bila video itu dikeluarkan, tuan-tuan, bukan hanya Anwar yang akan aib, tetapi seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai Perdana Menteri bernama Anwar Ibrahim akan diaibkan. Betul tak betul, tuan-tuan? Jadi mana lebih berat? Kita dedahkan aib Anwar seorang, atau kita nak biarkan Anwar mengaibkan satu negara ini mempunyai Perdana Menteri seorang peliwat negara? Itu sebab, tuan-tuan, saudara, penting pilihan raya ni. Macam Datuk Zahid cakap, this is mother of all election. Tapi mereka spin. Mereka kata Datuk Zahid takut bukan hanya dia akan didakwa, Tok Mat akan didakwa, Wikasa akan didakwa. Dia kata Sarah Banan, Vikna Warren, semua ni semua korup. Dia kata kita buat pilihan raya kerana kita takut didakwa. Bukan. Kita dah pun didakwa. Datuk Zahid kena 87 pertuduhan. Apa yang Datuk Zahid maksudkan, tuan-tuan? Jangan sampai pendakwaan bermotifkan politik, ataupun pendakwaan terpilih berulang kembali seperti mana zaman Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Bukti dah ada hari ini. Bila mereka berkuasa, mereka mengamalkan dasar apa? Dasar dia bebaskan kawan dakwa lawan. Kawan dia semua dibebaskan. Dapat dia kuasa, dia angkat Tommy Thomas, peguam kepada Chin Peng dan peguam kepada Lim Guan Eng sebagai peguam negara. Dan kemudian Tommy Thomas mengaku pula dia sendiri yang cadangkan supaya Tan Sri Richard Malanjun diangkat menjadi ketua hakim negara. Padahal kalau ikut undang-undang Malaysia, mesti atas cadangan daripada JAC ataupun Judicial Appointment Commission, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Kalau katalah cadangan daripada JAC, iaitu Datuk Azhar, Mahathir tak setuju. Mahathir kena minta daripada JAC nama lain, tapi dia tak minta. Bukan saya cakap, ini Tommy Thomas cakap dalam buku dia. Tuan-tuan, ini salah. Dan Tommy Thomas boleh didakwa. Dia boleh didakwa di bawah Akta Sultan kerana menghina Tun Razak dan juga almarhum Datuk Harun Idris. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiksaan kerana menghina Badan Kehakiman. Dia boleh didakwa di bawah Akta Sultan tadi 1948. Dia boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pilihan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana menyalahguna kuasa dan tidak bertindak profesional. Dia boleh didakwa di bawah Akta OSA, Akta Rahsia Rasmi, kerana setiap perbualan dia dengan Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan Lembaga Pengampunan Negeri, kan, semua didedahkan. Dia boleh didakwa kerana mendedahkan. Dia dah angkat sumpah di bawah Akta Rahsia Rasmi. Semua benda dia bincang dengan Agong, dia masuk dalam buku tu. Bodoh tak bodoh, tuan-tuan? Ini saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hari ini kita dah lancarkan kita punya manifesto Barisan Nasional. Dan kita insya-Allah bila kita memerintah nanti, kita akan pisahkan di antara jawatan peguam negara dengan pendakwa raya, tuan-tuan. Ini yang bakal dilakukan oleh kerajaan baru Barisan Nasional selepas pilihan raya umum ke-15. Dan kita akan pastikan jawatan-jawatan asas ini akan dipilih oleh Parliament Select Committee. Bukan macam apa yang berlaku zaman Mahathir. Tuan-tuan, bila letak Suruhanjaya Pilihan Raya, Perdana Menteri Mahathir yang pilih. Itu yang orang bersih Azmi Syarum pun menjadi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita suruh buat pilihan raya cepat, dia buat pilihan raya sampai langgar tarikh banjir. Jabatan Meteorologi dah beritahu ke bawah dulu, tuanku, nak buat pilihan raya buat di
awal November. Itu sebab kita yakin 5 November dah boleh buat pilihan raya. Tunggu 12 November pun tidak, tiba-tiba 19 November. Sengaja nak beritahu tuan-tuan, memang betul apa yang pembangkang cakap, BN ni penting diri. Time orang dah banjir pun mereka tetap nak buat pilihan raya. Padahal kita dah melalak nak pilihan raya ni daripada bulan Februari tahun 2020 lagi. Betul tak betul tuan-tuan? Tapi masa tu Covid baru melanda. Tuanku minta supaya kita pilih di kalangan ketua-ketua parti. Maka berpakatlah. Maka Muhyiddin diangkat. Bila kita dah tekan Muhyiddin letak jawatan, kita nak pilihan raya. Tapi akhirnya terpaksa mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab nak elakkan daripada Covid menular juga. Kita minta lepas menang di Melaka, menang di Johor, bulan 3 kita minta supaya diadakan pilihan raya persekutuan. Mood tengah bagus. Lepas pilihan raya pula Datuk Seri Ismail Sabri umumkan benarkan air sinar ataupun air citra dikeluarkan. Orang gembira 3-4 bulan ada ekstra duit untuk dibelanjakan. Tuan-tuan, mood dah bagus lah. Betul tak? Kalau masa tu kita buat pilihan raya, ada banjir? Tak ada. Tapi nak buat macam mana? Pembangkang punya angkara. Sebab dia bersetuju untuk tidak melakukan kucak-kacir, tanda tangan CSA dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Syarat yang dia letak, jangan buat pilihan raya sampai 31 Julai tahun 2022. Bila habis tarikh ini, sudah boleh buat pilihan raya, patutnya kita buatlah bulan 7 ke, bulan 8 ke, bulan 9 bulan 8 ke, bulan 9 ke. Tapi last kali alhamdulillah bulan 10. Dan sekarang ni memanglah hujan. Bukan UMNO yang nak buat masa hujan, tuan-tuan. Ini kena faham. Kerana apa yang berlaku, rentetan peristiwa yang berlaku, yang memaksa kita buat time bulan hujan ni, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila mereka dapat kuasa, dilepaskan semua. Si Barasa Rahsia, Eric Paulson, Hassan Karim, Tien Chua, Rafizi dah kena 30 bulan penjara. Dibuang semua kes. Pang Likun dibuang, Lim Guan Eng dibuang, LTTE dibuang, ramai dibebaskan. Betul tak betul? Sampaikan orang yang dah pencen, dah tanam sayur, diangkat balik menjadi ketua polis negara, tuan-tuan. Itu yang kita kata bila nak bawa balik Jolo, dia kata hujung tahun Jolo tak dibawa balik, jodoh yang dia bawa balik. Kita pun tanya, kenapa kes Azmin Ali ni tak didakwa-dakwa? Dia kata video kabur. Saya mula ingat, mungkinlah sebab dia pun dah pencen. Ambil orang pencen, kerja balik. Mungkin penglihatan dia dah tak berapa clear, dah kabur. Tiba-tiba bila dia bawa balik jodoh ni, tuan-tuan, comel pula. Maknanya mata dia masih baik. Betul lah? Tuan-tuan, bila kita bercakap ni, kita kena berfikir. Bila orang bertindak tu, kita fikir. Dia kata kabur. Kita semua nampak Azmin Ali dengan Haziq dalam video tu. Betul tak betul? Betul tak? Oh, semua penonton pornografi rupanya. Jangan marah, gurau-gurau. Bukan senang, tuan-tuan, nak cakap tone rendah supaya suara tak hilang. Saudara, apa jadi? Tak pernah diangkat seorang ahli majlis pimpinan tertinggi PKR jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Itu sebab insya-Allah, tuan-tuan, selepas ini kita akan pastikan baik ketua hakim negara, ketua SPRM, ketua polis negara, peguam negara, semua tokoh-tokoh yang menjaga institusi asas negara ini, kita pastikan orang yang adil, orang yang ada integriti, orang yang tak boleh dijamah rasuah, orang yang boleh berlaku adil pada semua kaum, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban, tak kira lah bangsa pun. Tak kira orang miskin ke, orang Kelang Menengah ke, cuik Timilo ke, cuik apa pun, tuan-tuan, salah tetap salah. Dan tak kira dia parti apa. Kita
Presiden kita dah beri jaminan, kalau BN memerintah, insya Allah kita tak akan mengamalkan politik dendam seperti mana yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Tuan-tuan, itu sebab saudara penting untuk diwujudkan kestabilan dalam negara ini. Kerana bila stabil, pelabur-pelabur akan datang balik pada negara kita. Kalau tuan-tuan mengundi selain daripada BN dan PH, saya nak beritahu hanya BN dan PH boleh menang pilihan raya. Kalau tuan-tuan bagi undi pada GTA, tuan-tuan bagi undi pada PN, maka undi tuan-tuan boleh dianggap sebagai undi rosak. Tetapi kalau tuan-tuan masih lagi berbelah bagi macam 2018, akibat tak nak undi BN, tuan-tuan tak nak undi PH kerana ada DAP, tuan-tuan pangkah bagi kat Perikatan ataupun GTA. Undi yang patut diterima oleh Barisan Nasional akhirnya pergi ke tong sampah. Akibatnya BN tak boleh memerintah. Bila BN tak boleh memerintah, tuan-tuan, parti-parti kecil ini akan bergabung dengan Anwar Ibrahim. Mereka akan mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri yang baru, tuan-tuan. Masa tu menangis air mata darah sekalipun dah tak guna, tuan-tuan. Saudara, make sure, tak kira lah anak kita ke, isteri kita ke, jiran kita ke, ibu bapa kita ke, adik-beradik kita. Kali ini tolonglah pastikan BN menang 2/3. Ada orang kata kalau kita bagi undi pada BN dia akan berpakat dengan Anwar Ibrahim. Presiden UMNO bukan bodoh, tuan-tuan. Saudara, kita nak jadi Perdana Menteri, apa kejadah kita nak jadi timbalan. Betul tak betul? Kalau jadi timbalan, kita akan jadi lembu cucuk hidung. Kita dah ada pengalaman. Kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Apa jadi pada kita, tuan-tuan? Kita dibuli. Betul tak betul? Rakyat lingkup, cari makan pun tak boleh. Kita nak biarkan benda ni berlaku. Kita nak biarkan negara ini jadi lembu cucuk hidung kepada Amerika. Tak boleh, tuan-tuan. Jangan sekali kita biarkan benda ini berlaku. Bila undi menjadi undi berbelah bagi, kita kena bagi sokongan padu. Bila BN menang dengan 2/3, tidak timbul sebarang isu bahawa BN perlu membentuk kerajaan dengan mana-mana parti. BN hanya akan bekerjasama dengan parti lain kalau kita tak cukup kerusi untuk wujudkan simple majority. Faham tak faham ni? Maknanya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayangkan BN, tak nak BN ini kerjasama dengan parti lain, kita kena kerja kuat, pastikan BN menang perintah balik secara bersendirian. Boleh? Boleh. Kita bawa balik masuk pelabur ke negara kita. Bila pelabur masuk balik, macam mana Indonesia, dia punya mata wang kuat balik, pertumbuhan ekonomi mereka bertambah, mereka jadi maju. Negara-negara lain, tuan-tuan, akan kembali berdagang di Malaysia. Bila hasil bumi kita berlipat kali ganda, kita pulangkan balik pada rakyat. Bukan setakat BRIM boleh naik lebih daripada RM2,000. Macam-macam lagi, tuan-tuan. Hari ini Presiden sudah pun mengumumkan manifesto. Tuan-tuan boleh tengok manifesto lepas ni. Banyak benda kita boleh buat. Dan insya-Allah, tuan-tuan, bila ada kestabilan, kemakmuran itu akan muncul sekali lagi. Bagaimana Datuk Seri Najib berjaya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaya saing di pentas dunia. Menjadi Malaysia pertumbuhan ekonomi nombor 3 terbaik di dunia. Bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi dalam sejarah 1896 mata. Kita serahkan pada Mahathir ketika itu ringgit, walaupun 2 kali dipukul akibat 2014 September kejatuhan harga minyak. Kemudian Trump menjadi Presiden Amerika. Dia dah janjikan nak naikkan interest rate di Amerika. Pelabur-pelabur Amerika keluarkan duit daripada Malaysia. Jatuh lagi ringgit Malaysia. Tetapi dengan membawa masuk foreign direct investment,
2017 kita lihat nilai ringgit mencanak tuan-tuan, bullish. Paling lama bullish dalam sejarah. Kita serah kat Mahathir RM3.85 1 US dollar. Silap tuan-tuan, 2018 hari ini 1 US dollar RM4.75. Kita punya kadar defisit 6.7% bila 2009 Datuk Seri Najib ambil alih. Kita berjaya turunkan sehingga 3% 2017. 2018 sepatutnya tinggal 2.8% akibat bagi kepada Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, naik balik menjadi 4%. Hutang yang diturunkan sabang tahun oleh Datuk Seri Najib akhirnya melambung. Hari ini kita tinggalkan Mei suku pertama 2018 48%. Kita punya kadar hutang berbanding GDP. Hari ini tuan-tuan kadar hutang kita 64% berbanding GDP. Masih nak cuba try test bagi Anwar Ibrahim? Silakan. Silakan. Saya tak ada masalah tuan-tuan. Benih yang baik campak kat mana pun hidup tuan-tuan. Tetapi saudara, saya nak beritahu apa akan jadi pada nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim. Mungkin sistem pemerintahan diraja pun sudah tidak ada. Mungkin Malaysia akan bertukar menjadi Republik Rakyat Malaysia. Kalau nak sangat mencuba, silakan, tak ada masalah. Tetapi sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Saya rayu pada tuan-tuan, ini masanya kita bawa perubahan. Ini masanya kita kena kembalikan Barisan Nasional, satu pasukan yang mampu mentadbir negara dengan baik, dikembalikan sebagai kerajaan Malaysia. Boleh? Boleh. Kalau boleh, tugas saya selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Terima kasih. Terima kasih diucapkan.